sekarang ni, kalau kita bagi satu level of hantaran kepada seorang lelaki, dan selalunya kalau kita nak letak tinggi lah kan, kita nak letak tinggi, adakah itu kalau seorang lelaki tu setuju dengan hantaran yang kita letakkan tinggi, itu adalah satu bentuk kesungguhan daripada dia? Itu soalan dia. Kita bagi satu nilai yang tinggi dan kita nak tengok dia boleh tak bagi sebanyak itu. Kita nak cerita kesungguhan seorang lelaki tu, kalau dia nak berkahwin dengan kita, apa antara contoh-contoh reaksi ataupun usaha yang menampakkan dia bersungguh. Hantaran tu is just sebahagian daripada usaha sahaja, tetapi the real usaha adalah banyak benda yang dia berjanji sepanjang dia berkawan dengan kita tu dia tunaikan. Itu antara usaha ataupun dia nak tunjuk bahawasanya kita ni penting. Dia tunaikan janji dia, itu pun dah cukup nak menunjukkan bahawasanya dia bersungguh nak berkahwin dengan kita. Dan yang kedua, orang lelaki yang boleh jumpa mak ayah kita, yang ada keberanian nak berjumpa dengan mak ayah kita lebih dari sekali, itu dah tunjukkan bahawasanya dia memang betul-betul nak kahwin lah, ataupun dia nak bernikah dengan kita. Tapi kalau kita nak minta dia jumpa yang pertama kali tu pun susah, dah asyik berdalih-dalih tu, you should think twice lah. Tetapi orang lelaki nak berjumpa dengan mak bapak kita tak mudah sebab apa? Dia tahu bahawasanya kalau kita dah jumpa mak ayah, itu dah satu sign yang dia dah bagi tahu dekat mak ayah kita nak kenal dengan anak dia, ataupun dia nak kenal dengan kita lah kan. So sebab tu bukan semua lelaki yang bila kita berkawan dengan kita ajak jumpa mak ayah, tak semua yang akan setuju. Sebab dia memerlukan satu keberanian yang tinggi, dia memerlukan satu keyakinan yang tinggi, dia memerlukan satu, orang kata, keteguhan prinsip yang tinggi. Bahasanya aku ni nak kahwin dengan dia, dah kena jumpa mak bapak dia sekarang ni. Dan paling best adalah dia sendiri yang setkan nak berjumpa dengan mak bapak kita. Itu yang paling best sekali. So kalau ada orang lelaki yang datang kenal dengan kita 2-3 bulan, lepas tu bulan keempat tu dia dah cakap, boleh tak saya nak jumpa mak ayah awak, jangan fikir panjang dah, pergi bawa jumpa mak ayah kita. So itu satu tanda kesungguhan yang luar biasa. Seterusnya, dia ada impian dengan kita. Dia berkawan dengan kita tu selalu bercerita apa impian dia dengan kita kalau lepas berkahwin tu. Kalau sebelum kahwin kita tak nampak vision dan mission dia, lepas dah berkahwin dengan kita tu agak susah untuk kita. Sebab bila kita tanya, nanti tak ada jawapan. Saya pun tak sure lah macam mana. Saya sekarang ni nak pilih yang ni ke saya nak pilih yang ni. Kalau dia pun tak ada keputusan atas diri dia, macam mana dia nak buat keputusan atas diri kita? Orang lelaki yang ada impian dengan kita bermaksud dia nak spend the whole of his life dengan kita. Itu antara tanda-tandanya. Kenapa bonda tak sarankan yang bakal berkahwin ni nak letakkan hantaran yang terlalu tinggi? Sebab kalau katalah family belah suami yang dekat-dekat, katalah mak ayah dia faham, adik-beradik dia faham, ataupun yang faham hanya pakal suami dan juga mak. Orang lain macam bapa, macam adik-beradik lain mungkin tak faham kenapa abang aku ni nak kahwin dengan seorang perempuan yang hantaran dia tinggi ni, demand sangat ni. Yang lain tak boleh faham. Kita dengan partner boleh faham. Dan kita kena ingat bahawa kita nak berkahwin ni bukan dengan suami kita seorang. Kita nak berkahwin sekali dengan family dia. So kita tak nak ada pandangan buruk daripada orang lain kepada kita. Sebab bukan kita buat tu satu yang buruk, tak. Tetapi bukan semua orang yang faham bahawa kita buat macam tu untuk tengok kesungguhan dia. Tak semua orang yang faham benda tu. Takut nanti disalah tafsirkan oleh keluarga baru. Faham? Memang Nabi pun ada cakap, jadilah wanita yang memudahkan urusan perkahwinan. Kalau kita susahkan, kita kena bezakan sama ada kita nak tengok kesungguhan dia ataupun kita takut kita menyusahkan dia dari segi ataupun sepanjang perjalanan dia nak berkahwin dengan kita tu. Bezakan dua benda tu. Dan kemudian you all kena faham mahar dan juga hantaran. Mahar adalah orang kata pemberian wajib, mas kahwin. Jadi kenapa you all tak letakkan konsentrasi lebih kepada tu mas kahwin? Mas kahwin tu adalah satu hadiah daripada suami kepada isteri, dan suami tak boleh terpakai duit tu. Itu yang kita kena beri konsentrasi lebih. Mas kahwin, berapa kita nak bagi, apa kita nak bagi, dari bentuk apa. Dan sedangkan mas kahwin pun kita boleh hutang ataupun kita boleh bayar secara tunai on that point of time. Bermaksud apa? Bermaksud memang dalam Islam ni kita nak memudahkan je benda tu supaya yang halal ni jalan dulu. Jadi nilai duit tu tak ada apa-apa sebenarnya, tetapi pemberian tu, the act of giving kepada isteri tu, itu dah satu bentuk
orang kata penghargaan yang besar. Kemudian, kenapa pun dia cakap jangan letakkan level of hantaran tu sebagai tanda kesungguhan, sebab kita ni nak hidup sampai lepas kahwin je ke? Kita ni nak belanja sampai ke akad nikah je ke? Takkanlah. Dan kita nak majlis yang betul-betul elok, okay, benda faham, our dream orang kata dream wedding. Tapi takkanlah selepas berkahwin tu tidak ada perancangan keuangan. Yang selepas kahwin tu yang kita tengok orang pergi honeymoon, kita tengok orang dah mula menabung, orang dah pergi travel sana sini sama-sama dengan partner. Itu satu, kita dah tengok orang pergi sana sini. Dan nombor dua, lagi tak best je bila pasangan kita dah start berhutang. Sebelum kahwin kita tak rasa hutang tu adalah hutang kita bersama, tetapi lepas kita kahwin, apa saja hutang partner kita akan terasa sekali. Dia ada dekat sebelah bahu kita dah. Faham? So, kehidupan perkahwinan tu bukan setakat majlis sahaja. Keterusan selepas itu panjang, jauh, dan sangat penting untuk kita ada satu financial planning yang sangat bagus selepas bernikah. Sebab kita muda, bila kita muda, lepas kita kahwin, kita ada macam-macam keinginan. Bila kita tengok orang lain pergi berjalan dengan partner, so kita pun nak ada a little bit of saving untuk kita pun rasa macam orang lain, nak ada memory manis. Tapi kalau masa kahwin kita dah berhabis-habis, kita dah minta pasangan kita habiskan duit tu semasa majlis tu, jadi kita tak boleh nak salahkan sesiapa.